Fail ada pada Anwar bersatu dakwa cerita rekaan. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berkata beliau dan bersatu difitnah dengan dakwaan penyelewengan dana berjumlah RM92.5 bilion. Kononnya saya telah mengarahkan individu tertentu untuk mengutip 3 hingga 5% komisen daripada keseluruhan dana ini untuk dimasukkan ke dalam akaun bersatu. Jadi atas andaian ini, mereka memfitnah kononnya bersatu mempunyai dana pilihan raya berjumlah RM4.5 bilion yang digunakan semasa PRU15. Kerana itulah PN dikatakan berbelanja besar dan mewah semasa PRU15 yang lalu sehingga ada pemimpin politik BN menuduh PN membeli undi untuk menang. Ini adalah satu pembohongan maha dahsyat yang disandarkan kepada cerita rekaan atas rekaan, tegasnya dalam satu kenyataan di Facebook. Dan berkata demikian susulan penahanan reman selama 5 hari oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta kerana disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi kerajaan sebelum ini. Menurut sumber, sekiranya mendapat projek, kontraktor itu perlu membayar komisen sehingga 3 hingga 5% dan dipercayai dimasukkan ke dalam akaun sebuah parti politik. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16(a) Akta SPRM 2009, lapor bernama. Pada 6 Disember tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Presiden Bersatu itu supaya tidak mencabar beliau. Perdana Menteri berkata Kementerian Keuangan sudah pun dimaklumkan mengenai beberapa pelanggaran melibatkan isu dana itu. Jangan cabar kerana memang ternyata ada proses dan prosedur yang tidak dipatuhi selain ada beberapa syarikat berkepentingan atau berkait dengan keluarga yang terlibat, katanya pada sidang media pertama selepas memulakan tugas rasmi sebagai Menteri Keuangan. Menurut Anwar, biarpun pemimpin PN sebelum ini menguatkan pentadbiran itu bersih, ia sebenarnya tidak bersih sama sekali. Beliau menegaskan kelulusan yang disebut telah dibuat dalam pentadbiran PN membabitkan isu atau perkara yang tidak mengikut peraturan termasuk kelulusan sewaktu pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP 2 tahun lalu. Agak peramatang bagi Mahyadin untuk melenting setelah pemimpin partinya yang dikatakan sebagai timbalan ketua bahagian bersatu segambut dicekup SPRM. Tular di media sosial bahawa individu berkenaan ialah Adam Radlan, sepupu menantu Mahyadin, Adlan Berhad, adalah tidak munasabah untuk menuduh Anwar membuat cerita rekaan. Pertama, Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hari ini masih lagi Tan Sri Azam Baki yang dilantik oleh Mahyadin. Kedua, Anwar sekarang ialah Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu, fail ada pada saya. Apa pula kata Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Isham Jalil. Dalam satu video di Facebook, Isham berkata petikan telah di-file untuk pilihan raya semula. Sekurang-kurangnya 3 kawasan parlimen di mana Perikatan Nasional telah menang di mana yang ada bukti kukuh mereka telah merasuah pengundi semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Ada beberapa bahagian telah memfailkan petition, tuan-tuan, untuk pilihan raya semula. Sekurang-kurangnya 3 parlimen di Malaysia di mana Perikatan Nasional telah menang dan ada bukti-bukti menunjukkan yang mereka ni rasuah pengundi. Ini perasuah nasional ni, tuan-tuan. Awak tak malu ke menang pilihan raya dengan merasuah pengundi? Soalnya, menurut beliau pilihan raya umum ke-15 adalah paling kotor dengan rasuah pengundi dalam sejarah Malaysia. Mereka tak segan silu bagi duit untuk pengundi, menggunakan nama Allah untuk merasuah. Bidas Hisham. Beliau mendakwa pemimpin Perikatan Nasional mahu menukar kerajaan perpaduan demi menyelamatkan daripada tuduhan mendapat komisen rasuah. Caranya ialah mengambil alih pimpinan UMNO dengan menjatuhkan Presiden dan timbalan Presiden UMNO. Selepas itu UMNO akan dibawa keluar daripada kerajaan perpaduan. PAS turut memainkan peranannya dengan menjaja naratif kononnya kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Nasihat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di luar tabi'i. Benarkah dakwaan itu atau satu hasutan? Jom kita hadam 2 contoh. Pertama, baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mukhtar memaklumkan bahawa Malaysia menerima kuota penuh bagi musim haji tahun ini iaitu 31,600 orang. Menurut beliau, perkara itu dimaklumkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Tauq Fauzan Arabia kepada Muhammad Naim sewaktu mesyuarat khas pada Isnin bagi membincangkan aspek persiapan musim haji tahun 1444 Hijrah atau 2023 Masihi sempena persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023
di Arab Saudi. Bagi pihak kerajaan Malaysia, saya menzahirkan rasa amat bersyukur dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan Arab Saudi atas kota penuh ini, kata Muhammad Naim menerusi catatan di Facebook. Muhammad Naim berkata dalam mesyuarat tersebut, Dr. Tauk Fauzan telah memuji Malaysia khususnya pihak Lembaga Tabung Haji atas pengendalian haji yang terbaik, sistematik dan tahap layanan jemaah haji yang patut dicontohi. Siapa yang memulihkan tabung haji daripada hampir muflis? Bukan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang masih meroyan dengan naratif kerajaan perpaduan luar tabi'i di dalam Pakatan Harapan ada LGBT, anti-Islam, komunis dan perasuah. Satu dunia tahu tabung haji diselamatkan oleh kerajaan Pakatan Harapan hanya dalam tempoh 22 bulan ketika ia berkuasa. Kedua, cuba jawab soalan ini. Siapa yang segera terbang ke Pantai Timur untuk membawa bantuan 50 juta ringgit masing-masing untuk Kelantan dan Terengganu ketika rakyat negeri-negeri berkenaan tenggelam? Siapa pula yang terbang ke New Zealand untuk bercuti ketika rakyat negerinya tenggelam? Inilah bukti bahawa terbang membawa bantuan ke Pantai Timur iaitu Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan lebih dipercayai oleh Kerajaan Arab Saudi berbanding bekas duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri yang menjaja dongeng kerajaan luar tabi'i. Jom channel percaya fail yang ada pada Perdana Menteri itu agak tebal juga. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.